السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan limpah kurnianya kita bersama-sama menyambung pada malam ini perbicaraan kita dalam tafsir Juz'u Amma, dan kita masih lagi pada perenggan akhir daripada surah Al-Infitar. Qala Allah Ta'ala: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa inna alaikum lahafidhin, dan sesungguhnya ke atas kamu terdapat penjaga, sedangkan terhadap kamu itu ada malaikat yang menjaga. Yang ni kata Jalalain, minal malaikati lahafidhina minal malaikah, penjaga, pengawas, perekod, yang menjaga, yang mengawasi gerak-geri kamu daripada kalangan malaikah. Yang mengawasi apa? Amalan-amalan kamu, perbuatan-perbuatan kamu. Tuhan kata, kalla bal tukadzibuna biddin, sebagai satu ancaman daripada jangan tertipu, terpedaya dengan kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kamu, kata Allah Ta'ala, mendustakan hari pembalasan. Kemudian Allah datangkan, wa inna alaikum lahafidhin. Macam mana kamu didustakan hari pembalasan? Sedangkan kamu ini ada malaikat yang menjaga, memerhati gerak-geri perbuatan kamu. Ya, dan malaikat ni apakah jenis malaikat ini? Kiraman katibin. Kiraman ala Allah. Mereka adalah malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan golongan yang macam kita dah sebut kelas lepas, bukan malaikat ni kita bukan boleh rasuah dia. Kan? Kita bukan boleh tipu dia. Kita tak boleh perdaya dia. Dia tidak termakan dengan tipu daya, tipu helah. Dia adalah makhluk yang mulia, yang sentiasa taat kepada Allah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, sentiasa tidak pernah derhaka kepada Allah. Tidak pernah derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada mana-mana malaikat yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah malaikat ada derhaka walaupun sedikit kepada Allah Ta'ala, habis rosak alam-alam ni. Kerana setiap gerakan alam ini ada malaikat yang ditugaskan untuk mengawalnya. Jadi kalau matahari boleh pujuk malaikat hak duk tarik dia tu. Kata hari ni hang tak payah tarik aku lah, bagi aku rehat sat. Boleh dah nak keluar lewat sikit, nak masuk kerja lambat sikit. Mampu kita. Kan? Tiba-tiba awak dah pukul 7.30 tak siang-siang lagi ni. Sudah. Kan? Jadi kita tak boleh terlepas daripada pengawasan malaikat. Kalau malaikat, kita tak boleh terlepas daripada pengawasan. Macam mana pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau malaikat, kalau malaikat pun kita tak boleh nak lari daripada pengawasan dia. Agak-agak kita boleh larikah daripada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Yang mana Allah itu, wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah sentiasa bersama dengan kita. Dan kita tak boleh lari daripada Allah Ta'ala. Kalau dengan malaikat pun kita tak boleh lari. Sedangkan malaikat ni apa? Makhluk. Malaikat ni makhluk.
Kan? Kalau dengan malaikat kita tak boleh lari. Dengan Allah Ta'ala kita boleh lari? Tak boleh. Kan? Wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin. Dan mereka ni tulis pula. Catat pula. Katibin. Katibina laha. Menulis segala amalan-amalan kamu. Ya'lamuna ma taf'alun ay jami'ahu. Mereka tahu, mengetahui apa yang kamu sedang lakukan. Dan ini kita dah sebut bahawa malaikat, ilmu dia bukan macam ilmu Tuhan. Dia tidak tahu benda yang akan jadi. Dia tahu benda yang sedang jadi dan telah jadi. Jadi malaikat masa dia jaga kita, dia tak tahu apa kita nak buat. Sebab itu dia raqibun atid. Tuhan sifatkan malaikat kiraman katibin ini sebagai raqibun atid. Raqib, dia sentiasa jaga. Dia nak buat apa dia ni? Itu makna dia raqib. Dan dia atid, dia catat. Atid maknanya rekod lah. Kan? Setengah orang dia silap faham, dia kata raqibun atid ni malaikat raqib dengan atid. Dia bukan raqibun wa atid. Raqibun atid. Raqibun atid adalah sifat kepada malaikat al-kiramul katibun. Jadi nama malaikat yang tukang tulis ini nama dia al-kiramul katibun. Juru tulis yang mulia. Juru tulis amalan manusia yang mulia. Mereka ni malaikat-malaikat yang mulia. Ya, ini antara benda yang masyhur dalam kalangan orang yang belajar akidah sifat 20. Dia pun suruh hafal 10 nama malaikat, betul-betul raqibun atid, raqib atid. Sedangkan raqibun atid ialah sifat bagi kiraman katibin. Dia raqib, dia sentiasa memerhati, mengawasi. Kan, dia tunggu apa kita nak buat. Pasal dia tidak tahu apa akan jadi. Kan? Tapi bila dia dah jadi benda tu, dia tulis, dia catat, kemudian barulah dia akan balik ke Lauhul Mahfuz dan disemak betul ke tidak. Lalu mereka dapati sama sebiji macam yang Tuhan dah tulis 50,000 tahun sebelum Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Jadi ilmu Allah Ta'ala merangkumi semuanya. Malaikat ilmu dia tidak merangkumi. Walaupun maksudnya ya'lamuna ma taf'alun. Satu Tuhan kata ya'lamuna ma taf'alun. Dia mengetahui fi'il mudhari'. Ma taf'alun. Apa yang kamu sedang kerjakan. Alladhi taf'alun. Okey. Jadi setelah Allah Ta'ala cerita bahawa amalan kita ini dicatat, direkod dan ditulis. Apakah akan berlaku kepada amalan ini? Apakah kesudahan ceritanya? Tuhan kata, Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya golongan al-abrar, ay al-mu'minin as-sadiqina fi imanihim. Orang yang beriman, yang benar dalam keimanan mereka. Ini makna al-abrar. Jamak kepada al-bar. Orang yang baik lah. Yang mulia, yang benar, yang salih. Jadi al-abrar. Innal abrara lafi na'im. Pastilah Tuhan bersumpah di sini mereka akan berada dalam dalam nikmat, na'im. Dan maksud nikmat di sini tentulah macam mana datang dalam hadis, Tuhan kata kepada syurga, anti rahmati arhamu biki man asya. Engkau adalah rahmatku, aku rahmat dengan kamu sesiapa jua yang aku kehendaki. Na'im di sini jannah. Sesungguhnya mereka yang benar dalam keimanan mereka kepada Allah, melaksanakan segala tuntutan-tuntutan keimanan. Macam mana iman yang benar? Iman yang benar ialah yang terangkum padanya qaulun wa amal. Ucapan dan juga amalan. Teori dan praktikal. Jadi tak mungkinlah iman ini hanya sekadar ucapan. Orang yang hanya sebut dengan lisan tapi tak percaya dalam hati, tidak mukmin. Itu adalah munafik. Orang yang hanya percaya dalam hati tapi tak benarkan dengan lisan, itu adalah kafir. Kan? Orang kafir percaya dalam hati, percaya. Tapi apa yang bezakan orang kafir dengan orang mukmin? Orang mukmin mengaku dengan lisan setelah dia percaya dengan hati. Okey, mukmin dengan munafik. Apa beza? Munafik pun mengaku dengan hati, dengan lidah. Walaupun tak percaya dalam hati. Jadi kalau orang mukmin dengan munafik duduk sebelah-sebelah, kita nampak sama aja dua-dua mengaku. Yang akan membezakan mereka adalah amalan. Orang mukmin beramal, orang munafik tak beramal. Kan? Dia tidak
melaksanakan perintah-perintah Allah tabaraka wa taala. Innal abrara lafi na'im. Maka kesudahannya orang yang abrar akan berakhir tempatnya di mana? Di syurga, dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala, dalam nikmat kurniaan Allah taala. Wa innal fujjar, manakala orang yang kafir, al fujjar ay al kuffar, ya, la fi jahim, pasti akan berada dalam jahim, yakni narun muhriqah, api yang membakar, api yang membakar, jahim, ya, yang panas membakar. Jadi kesudahannya manusia ini, daripada hasil catatan amalan manusia, manusia ni ada dua golongan, al-abrar dan al-fujjar. Ya, al-abrar dan al-fujjar. Manusia di akhirat hanya ada dua, al-abrar dengan al-fujjar. Ini dari segi ganjaran. Dari segi ganjaran. Tidak ada option yang ketiga. Tak ada option ketiga. Sama ada kita ni termasuk dalam golongan al-abrar atau kita termasuk dalam golongan al-fujjar. Di akhirat nanti hilang segala title-title yang lain. Tak pakai dah. Engkau ni apa? T15, T20, M40. Ini semua tak pakai di akhirat. Di akhirat tak ada hang maha kaya ke maha miskin ke. Kan? Tak ada. Kan? Yang ada ialah sama engkau ni termasuk dalam belah al-abrar atau al-fujjar. Jadi kita kena buat pilihan sekarang di dunia ini. Masa di akhirat tak ada pilihan dah. Bukan masa tu baru Tuhan kata masuk baris. Siapa nak jadi abrar? Siapa di tak. Kita akan dibariskan siap-siap. Kan? Kita tak boleh pilih masa tu. Pilihan mesti dilakukan sekarang di dunia ini ketika kita masih bernafas. Kalau dah meninggal, dah mati, habis. Option tutup. Nas'alullah al-afiyah. Maka Tuhan kata, wa innal fujjar ay al-kuffar. Maksud al-fujjar di sini ialah yang kafir, yang mendustakan. Dan makna fujjar di sini ialah jamak kepada fajir, ya, jamak kepada fajir, dan dia juga datang dalam bentuk mubalaghah. Orang yang sangat derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sangat menentang Allah Subhanahu wa taala. Wa innal fujjar la fi jahim, akan berada dalam neraka, yang api yang membakar, dalam neraka. Yaslaunaha, mereka akan masuk ke dalamnya. Yadkhulunaha wa yuqasuna harraha. Yaslaunaha. Yasla ini makna apa? Yasla maknanya apa kita kata, ditala, dihadangkan kepada api itu. Diletakkan dekat api, dicucuh. Mereka akan masuk dan kena rasa bahangnya itu. Yaslaunaha yadkhulunaha wa yuqasuna harraha, mereka akan masuk dan menanggung kepanasannya, dibakar, dan bahangnya yang membahang. Bila? Yaumaddin, pada hari pembalasan yang kamu dustakan tadi. Bal tukadzibuna biddin. So hari tersebut, orang yang tukadzibuna biddin ni apa jadi? Yaslaunaha yaumaddin. Hari tersebut dia akan masuk ke dalam neraka dan dikenakan azabnya, na'udzubillah min zalik. Dan makna ad-din di sini adalah al-jaza, sama juga. Jadi hari pembalasan, macam maliki yaumiddin. Jadi yaumiddin di sini adalah hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka sama sekali tidak akan daripadanya, nya balik kepada jahim. Wa ma hum anha, dan tidaklah mereka daripadanya, bighaibin, akan lenyap, akan hilang, keluar, tidak akan dikeluarkan lagi. Wa ma hum anha bimukhrajin. Ghaibin di sini maknanya mukhrajin, tidak akan dikeluarkan lagi. Kekal abadi dalam neraka tadi. Tak boleh lari, tak boleh escape. Tidak ada jalan keluar. Tidak akan ada cuti. Di dunia ni penjara dia ambil kira juga hari cuti. Kan? Jadi hari cuti tak masuk dalam hitungan hari penjara, kan? Ada tu orang, kita tak sama, kita dok kata jadi bila nak keluar penjara tengok keluar dah, kan? Kadang-kadang dapat pengampunan awal lagi cepat, kan? Tak lama lagi ada tahanan rumah pula, kan?
Dah masuk bajet dah kan. Yalah, penjara dah penuh. Kan? Yalah, tak logik dah kan. Orang buat jenayah kecil-kecil, curi tepung susu anak, takkanlah masuk penjara duduk dengan orang bunuh orang. Kan? Lepas tu dia dalam penjara dapat ilmu baru pula. Daripada asal dia. Kan? Masuk-masuk kena pula kau tu perompak bank. Dia pula duk ajak kau tu. Jadi dia punya mentor-menti pula. Dia kata, aku tak lama lagi nak keluar. Jom, aku ada rancangan baik ni. Hang curi susu tepung. Tak cukup. Dia kata, ni aku nak ajak hang pergi rompak bank. Mampu. Kan? Jadi tempat apa? Cult baru pula kan? Pasal duduk dengan orang yang lebih teruk pada tu kan. Dia tak ada asing-asing kan? Jadi, ialah orang yang tak jahat sangat, budak-budak yang buat kesalahan kecil-kecil. Takkan nak buh penjara sama dengan orang tak kena gaya lah juga. Kan? Jadi, benda tu baguslah dari satu sudut kan. Balik cerita kita ni. Jadi Tuhan kata wa ma hum anha bighaibin, maknanya bimukhrajin. Tidak akan dikeluarkan lagi daripada neraka. Jadi orang kafir yang muktamad dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah berdasarkan dalil Al-Quran, kekal dalam neraka. Tidak akan keluar lagi. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Tidak lagi keluar daripada neraka, kekal di dalamnya. Wa ma adraka ay ma a'lamaka, dan apa yang menyebabkan kamu tahu, apa yang beritahu kepada kamu, yakni wahai Muhammad, ma yaumuddin, apakah itu hari pembalasan. Thumma ma adraka ma yaumuddin, kemudian apa yang menyebabkan, apakah yang memberikan tahu kepada kamu tentang hari pembalasan itu. Ini ayat ni datang banyak kita jumpa dalam Quran kan. Allah Ta'ala sebut macam ini, ma adraka ma yaumuddin kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Ini adalah ayat untuk ta'zim, untuk mengagungkan, membesarkan peristiwa itu atau benda tersebut. Tuhan kata, wa ma adraka ma yaumuddin, apakah yang menyebabkan, yang bagi tahu kepada kamu hai Muhammad tentang hari kiamat. Kamu tahukah apa dia hari kiamat ini hai Muhammad? Ya, Nabi tahulah. Tapi Tuhan nak bagi kita istihdar, nak bagi kita rasa betapa hebat dan dahsyatnya hari tersebut. Betapa dahsyatnya hari tersebut. Bila datang dalam uslub soalan, bila diberi soalan, jiwa manusia, bila dia dengar soalan, dia menanti kepada jawapan. Sebab tu kita akan dengar soalan, orang tanya soalan, lepas tu tak habis ataupun tak tahu jawapan, kita tak boleh, kita jadi resah dan gelisah. Kan? Itu tabiat manusia. Manusia ni dia nak tahu. Kalau dia dengar soalan, nak tahu apa jawapan dia, apa kesudahan dia. Kan? Lepas tu orang galit main puzzle, main quiz. Kan? Pasal itu tabiat manusia. Dan sebab itu dalam pembelajaran kita datangkan dalam bentuk soal jawab masalahnya. Untuk budak-budak especially. Kan? Sebab bila datang dalam bentuk persoalan, bila kita tanya, jiwa manusia secara fitrah, dia akan cari jawapan. Dia akan terus bertanya. Dan dia nak tahu jawapan. Jadi dia menunggu-nunggu jawapan. Maka menyebabkan jawapan itu nanti akan lebih melekat dalam hati dia. So inilah tujuan uslub ni digunakan banyak dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata, apa yang menyebabkan kamu tahu ma a'lamaka, apa yang memberitahu kepada kamu wahai Muhammad berkenaan hari pembalasan. Kemudian apa yang memberitahu kepada kamu tentang hari pembalasan. Ini siapa yang habaq dekat engkau ini? Tak ada siapa yang boleh habaq melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata Jalalain, ta'zimun li sya'nih, mengagungkan dan membesarkan peristiwa hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala kata, yaumu la tamliku nafsun li nafsin syai'a, dibaca dengan birraf'i, iaitulah dia adalah hari, hari kita kata, hari yang tidak memiliki padanya jiwa, bagi jiwa yang lain sesuatu pun minal manfa'ah, daripada manfaat, daripada manfaat. Wal amru yawma idzin lillah, yaumu la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari kiamat itu hari apa? Yaumu la tamliku nafsun li nafsin, hari yang tidak ada siapa pun memiliki manfaat untuk orang lain.
Tak boleh nak minta tolong. Itu maksud dia. Hari di dunia, kita boleh tolong kawan-kawan kita. Dia tak cukup duit, kita boleh tolong bagi pinjam. Dia nak apa, kita tolong dia buat satu. Ya. Dia ada masalah, kita tolong repair kereta dan sebagainya. Di dunia manusia, makhluk saling tolong-menolong. Tetapi pada hari tersebut, Tuhan kata, tidak ada lagi. Manusia tak boleh tolong. Pasal apa? Hari itu masing-masing dengan diri masing-masing. Kan? Macam mana nak tolong? Semuanya bawa amalan masing-masing. Amalan kita tak boleh tolong. Di dunia pun kita tak boleh tolong. Kan? Kalau orang tu dia buat maksiat, kita nak tolong dia, keluarkan dia daripada neraka. Macam mana? Tak boleh. Kan? Kita tak boleh nak tolong tanggung dosa dia. Ataupun nak kongsi pahala dengan dia. Tak dapat. Kan? Tak dapat. Di akhirat, benda tu sudah habis. Kan? Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Tuhan kata, tidak ada bagi manusia melainkan apa yang dia kerjakan. Dan apa yang dia lakukan di dunia, dia akan diperlihatkan. Thumma yujzahul jazaa'al awfa. Kemudian dia akan diberikan balasan yang setimpal, yang sewajarnya, yang sepenuhnya, tidak kurang dan tidak lebih atas apa yang dia buat daripada, kalau dia bentuk dosa lah, kalau bentuk ibadat, dia berikan ganjaran sepenuh-penuhnya. Kan? Melimpah-limpah ganjaran kebaikan. Kan? Jadi tak ada siapa boleh tanggung kesalahan orang. Jadi Tuhan kata hari itu tak ada siapa memiliki. Dan ini kita kena, Allah Subhanahu Wa Taala nak membetulkan konsep syafaat. Kerana syafaat bukan milik sesiapa daripada makhluk. Syafaat milik Allah Subhanahu Wa Taala. Syafaat milik Allah. Tuhan kata, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katalah olehmu, hai Rasulku, hanya milik Allah jualah syafaat seluruhnya. I'tiqad orang musyrikin, dia menyangka bahawa dalam alam ni ada makhluk-makhluk special di sisi Allah Ta'ala yang mereka ini boleh interfere, boleh campur tangan dalam urusan Allah Ta'ala. Ini i'tiqad orang musyrikin dalam syirik mereka. Orang musyrikin yang tak percaya hari akhirat, mereka percaya bahawa sembahan-sembahan mereka ni ada kedudukan di sisi Allah yang membolehkan mereka ni campur tangan. Kalau kata malaikat, mereka sembah malaikat. Mereka ingat malaikat. Dan dia kata, yalah Tuhan kan bagi malaikat uruskan pentadbiran alam. Jadi kita minta lah kat malaikat ni. Kita minta kat malaikat Mikail supaya turunkan hujan, bagi rezeki tambah. Kan? Kita kata Mikail, walaupun dia bertugas alal qatri wan nabat, hujan dan tumbuh-tumbuhan, tapi bukan dia yang tentukan bila nak turun hujan, bila hujan nak berhenti, berapa banyak hujan, berapa banyak pokok nak tumbuh, berapa banyak pokok nak mati, berapa banyak relung sawah nak jadi, yang tak jadi. Bukan dia yang tentukan. Dia hanya bertugas mengawal dan melaksana. Dia hanyalah pelaksana, munafiz. Dia tidak memiliki urusan tersebut. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Tuhan suruh malaikat Jibril beritahu kepada Nabi, kami tidak turun melainkan dengan perintah Tuhanmu. Jibril pun bukan boleh suka-suka hati dia turun main wahyu kat Nabi. Kan? Kalau Jibril boleh suka-suka turun main kat Nabi, Jibril turun awal lagi habaq kat Nabi. Dah dia pun cakap pasal Aisyah ni tak betul. Kan? Bila berlaku qissatul ifk, Nabi tunggu sebulan. Kan? Kalau tidak, orang yang tanya apa? Kalau Jibril tu sendiri boleh main wahyu suka-suka hati dia, nak tunggu apa sampai setengah bulan nak cerita pasal Ashabul Kahfi. Kan? 15 hari Nabi tunggu. Baru turun suratul Kahfi untuk jawab soalan. Kan? Pasal wahyu bukan milik Jibril. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang kena cakap. Jibril bukan boleh pergi habaq ke Allah. Ni apa dia bertanya ni, apa jawapan dia, ya Allah nak habaq ni kat Muhammad ni. Bukan macam tu.
Tuhan yang panggil Jibril. Idza qadallahu al-amra fis sama'. Apabila Allah Ta'ala memutuskan bercakap di langit, ya, apa yang berlaku? Malaikat semua akan pingsan. Kan? Langit akan bergegar. Darabatil malaikatu bi ajnihatiha khada'anan liqaulihi ta'ala. Malaikat akan mengepak-ngepakkan sayap sebagai tanda patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi malaikat pun tak ada hak untuk interfere dalam urusan Allah Taala. Kalau ini malaikat, apatah lagi makhluk-makhluk di bumi ni? Daripada Tok Wali apa semua kan? Kan Tok Wali bukan boleh jaga hujan. Kami dulu masa kami mengaji kat Perlis dulu. Kan? Tak apa sebut bila. Kan? Ada pensyarah kami tu dulu. Iaitu Naqsyabandi. Kan? Tapi dia ajak akidah masa tu. Kan? Tu terang kat Perlis, bayangkan negeri lain. Kan? Dia kata Allah Ta'ala ni, wali-wali ni ada Tuhan ni, Allah ni ada naib, dia kata. Ada wali yang boleh turun ke hujan, ada wali yang boleh jalan ke awan, jalan ke angin. Wali kutub apa semua tu lah, wali abdal, wali autad, nujabak, nuqabak. Dalam ajaran sufi dia ada tu kan, wali-wali tu. Dia ada kutub seorang. Lepas tu ada autad, paku bumi 4. Lepas tu ada nujabak, lepas tu nuqabak, lepas tu abdal. Tapi ini syirik dalam rububiyah. Sebab tu tak ada orang yang buat syirik dalam uluhiyah. Melainkan dia syirik dalam rububiyah. Mana boleh? Dia kata, kami tak syirik. Maksudnya apa tak syirik? Maksudnya kami percaya Tuhan saja yang mana boleh bohong. Kan? Bohong. Setengah orang dia tak faham. Even orang Salafi pun tak faham. Banyak tak faham juga kadang-kadang. Dia ingat maksud kita sebut tauhid itu ada rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Maknanya benda ni terasing. Kan? Jadi kalau orang musyrik ni dia percaya rububiyah. Tak, kita nak habaq kata tauhid rububiyah tidak sah melainkan adanya tauhid uluhiyah. Yang kata orang musyrikin ni ada tauhid uluhiyah bukan kita. Orang musyrikin tu yang dakwa. Depa dakwa. Macam depa dakwa sekarang lah. Dia kata kami tak syirik. Pasal apa tak syirik? Pasal kami i'tiqad Allah Ta'ala saja yang memberi manfaat dan mudarat. So depa yang dakwa kata depa ada tauhid rububiyah. Bukan kita. Bukan kita yang kata depa ada tauhid rububiyah, depa mendakwa, depa claim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Depa dakwa, depa claim kata depa terima benda ni. So point kita, kalau hang terima benda ni, pasal apa hang sembah selain Allah Taala? Perbuatan engkau menyembah selain Allah Taala melazimkan engkau akan nisbahkan rububiyah kepada yang kau sembah ni. Walaupun kau tak rasa. Dia kata, mana ada, kami tak percaya pun. Kami mana percaya Imam Syafi'i ni ada manfaat mudarat. Kami tak kata Imam Syafi'i cipta alam. Cuma dia kata, yalah bila nak exam ke apa, minta lah ke Imam Syafi'i. Supaya Tuhan makbul doa. Kita ni orang yang berdosa. Kan? Sama aja pergi tanya orang Ortodok ke, Katolik ke, Hindu ke, Buddha ke. Jawapan dia lebih kurang sama aja. Kan? Bahawa kami bukan sembah. Bukan sembah bukan kata dia Tuhan. Kan? Tapi sembah. Lepas tu kalau bukan Tuhan, sembah apa? Kan? Maksud dia i'tiqad bahawa sembahan dia ni ada kongsi, ada share. Share dari sudut apa? Dari sudut syafa'ah. Dia boleh bagi jadi orang tengah bagi pihak kita. Seolah macam dia boleh interfere. Kalau dia minta, Tuhan mesti kena bagi. Dan ini i'tiqad sebahagian orang terhadap Nabi SAW. Dia pun ingat syafaat yang ada dekat Nabi itu, Nabi punya. Kita kata syafaat bukan Nabi punya. Bukan Nabi terus-terus boleh, Tuhan jadi aku nak masuk syurga lah dengan aku. Bukan macam tu. Kan? Datang seorang sahabat
jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku nak duduk dengan kau dalam syurga. Nabi kata, a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Hang tolong aku satu benda, hang kena rajin semayang. Kalau hang tak semayang macam mana? Tak boleh. Kan? Satu orang lelaki buta, seorang sahabat, dia kata, ya Rasulullah, ud'ullaha an yashfiyani. Ya Rasulullah, minta dekat Allah Ta'ala bagi aku boleh celak tengok balik. Nabi kata, in syi'ta sabart wa in syi'ta da'aut. Kalau kau mau kau sabar dapat pahala. Ataupun kalau kau nak juga aku boleh doa, Nabi kata. Lepas tu dia kata, doa lah, aku nak tengok, aku nak celak. Maka apa Nabi suruh? Nabi tak tahu yang angkat tangan, ya Allah bagi dia celak tak. Maka Nabi suruh dia pergi ambil wudu dengan elok. Kemudian Nabi suruh dia solat 2 rakaat. Lepas tu Nabi suruh dia doa dulu. Kan? Nabi suruh orang buta tu doa dulu. Lepas tu baru Nabi doa, baru Tuhan bagi dia celak. Kan? Maksudnya Nabi nak bagi tahu kepada kita, dia tak memiliki syafaat ni. Syafaat ni Allah Ta'ala punya. Kalau Allah Ta'ala izin, boleh lah. Kalau Tuhan tak izin, tak boleh lah. Sebab itu dalam hadis syafaat, Nabi cerita macam mana manusia ni akan datang. Manusia di padang mahsyar akan kata, alam tarau ma nahnu fi. Tak tengok ke kita ni macam mana? Hampa tak tengok ke keadaan kita ni? Bila nak mula hisap ni? Dah lama dah tunggu. Tadi tunggu Tuhan lama dah. Bila Tuhan dah main, Tuhan tak hisap lagi. Peluh dah bersimbah-simbah, dah tenggelam. Matahari dah makin panas. Kan? Hadirin berkata, jom kita pergi cari Adam, Nabi Adam. Kok Nabi Adam boleh pergi jumpa Tuhan, boleh habaq, ya Allah, boleh tak kita start hisap ni? Kan? Nak cari siapa yang boleh pergi start hisap saja. Nabi Adam tak boleh, cari Nabi Nuh, cari Nabi Ibrahim, cari Nabi Musa, cari Nabi Isa. Sampai ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ana laha. Akulah yang ada benda itu. Aku boleh. Tapi bila Nabi sampai dekat Allah Ta'ala, apa Nabi buat? Nabi sujud dulu dekat Allah Ta'ala. Nabi sujud dan Nabi kata, fayuftahu li bimahamid. Akan dibuka, akan diilhamkan kepada aku oleh Allah Ta'ala dengan kata-kata puji-pujian. Allati lam tahdurni hal'an. Yang sekarang ni belum aku tahu lagi apa dia. Nabi pun tak tahu lagi nak cakap apa masa tu. Masa Nabi sujud tu baru Tuhan ajak perkataan yang Nabi nak kena sebut. Baru Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul tusma' wa sal tu'tah wa syfa' tu syafa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu dan cakap, kau didengari. Minta diberi syafaat, engkau diberi izin untuk dapat syafaat. Nabi kata, fayuhaddu li haddan. Diberikan had, kota. Berapa orang Nabi boleh selamatkan daripada neraka. Dah habis kota ni, Nabi kena pergi sujud lagi sekali. Minta pula kali kedua. Bukan Nabi suka-suka hati. Mama ikut aku. Tak payah masuk neraka lah. Bukan macam tu. Kan? Tak sama. Ada orang dia pemikiran dia ingat syafaat tu macam tu. Salah konsep. Dan salah konsep syafaat ini yang menjadi punca berlakunya syirik. Salah konsep syafaat ni punca terbesar. Punca terbesar. Bahkan dia kata dia adalah main cause. Punca utama berlakunya syirik. Sebab yang lain tu, syubhat yang lain tu payah. Kalau kita nak kata dia ada syubhat, benda yang dia sembah ni yang cipta alam. Payah juga tu. Kecuali kalau dia ada i'tiqad hulul, ittihad, Tuhan masuk dalam alam apa semua, tu cerita lain lah. Tapi syubhat itu susah nak kena kepada semua orang. Kan? Bukan semua orang terkena syubhat macam tu. Nak boleh habaq dekat orang kata, sebenarnya hantau tak? Muhammad ni, zahirnya Muhammad, batinnya Allah. Orang sekali dengar pun kata, hang ni gila, sesat. Kan? Nak boleh hasut orang untuk percaya benda macam tu perlukan proses yang lama, kena bagi dia ta'assub sampai minum air kaki apa semua. Barulah boleh ajak benda-benda macam tu. Orang terima. Kena buang terus akal tu. Kalau kita duk bagi lagi dekat dia akal, dia tak terima habis sudah kalau kita ajak itu. Kan
Kalau kita pergi masuk tarekat sufi, Tok Guru dia terus habaq, sebenarnya kita ni lah Allah. Ah, pakai kita lempak slipper kat Tok Guru tu. Kan? Dia makan proses yang panjang. Proses yang lama. Kan? Nak basukkan syubhat-syubhat yang macam ini. Tapi kita kata syubhat syafaat ni dia mudah kena. Pasal secara asasnya kita semua orang Islam percaya Nabi SAW adalah asy-syafi'ul musyaffa'. Memang Nabi ada syafaat. Majoriti orang Islam percaya benda tu. Kecuali Mu'tazilah dengan Khawarij. Kan? Mu'tazilah dan Khawarij dia pun nak lari daripada syariat tu lah, betul? Dia pun pergi ingkar syafaat pun tak betul juga. Nabi dah kata syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati. Syafaatku adalah untuk orang yang melakukan dosa besar dalam kalangan umatku. Jadi betul. Kan? Jadi kalau kita melihat kepada ayat ini, Allah Ta'ala kata, yawmu la tamliku nafsun li nafsin syai'ah. Hari itu ialah hari yang tidak ada jiwa memiliki bagi jiwa yang lain sesuatu pun, ai minal manfaah, daripada apa-apa manfaat. Tuhan nak bagi tahu bahawa jangan anggap kalaupun ada kebaikan pada hari tersebut datang daripada makhluk, tidak. Kerana apa? Wal amru yawma idzil lillah. Kerana segala perintah pada hari tersebut adalah milik Allah semata-mata. La amra li ghairihi fih. Ay lam yumakkin ahadan min at-tawassut fihi bi khilaf ad-dunya. Tuhan tidak izinkan perantara pada hari tersebut. Berbeza dengan kita hidup di dunia. Kan? Di dunia memanglah orang kata, awak Tuhan sekarang dia tak memiliki perintah ke? Ya, sekarang ni semua perintah Tuhan. Tetapi kita di dunia ini, walaupun perintah Tuhan, tapi Tuhan mencipta dengan sebab musabab. Jadi kalau kita tahu sebab musabab ni, kita boleh buat benda tu. Kan? Kita kalau rasa dahaga, Tuhan jadikan sebab minum air. Di dunia kita boleh hilangkan dahaga dengan minum air. Kan? Kalau kita rasa letih, kita rehat. Kan? Kalau kata hujan tak turun, kita kaji tentang hujan, macam mana hujan jadi. Kita lah ni tahu cara nak buat pembenihan awan. Walaupun mesti juga dengan izin Allah Ta'ala. Tapi ada sebab musabab yang kita boleh buat. Bukanlah kata kita boleh kontrol alam, tak. Tapi kita ada ikhtiar, ada pilihan, ada ikhtiar di situ, kemampuan. Di dunia. Kan? Dalam dunia ni ada raja-raja, pemerintah, menteri-menteri. Yang memang dari segi hukum syarak, Tuhan bagi mereka keleluasaan, kewewenangan untuk mentadbir. Yang Tuhan sendiri kata, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Nabi kata, man ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa yang taat pemimpin yang aku lantik, dia taat aku. Jadi ada dia punya, dalam perintah itu ada tawassut, ada medium. Ada memang golongan manusia yang Tuhan bagi kepada mereka keleluasaan untuk mengurus atur pentadbiran dalam dunia ini. Tapi dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di hari akhirat tidak ada lagi raja. Kan? Tidak ada lagi. Suatu Tuhan akan kata di pada mahsyar, aina mulukul ard, aina al-jabbarun, aina al-mutakabbirun. Tuhan tanya, mana raja-raja dunia? Mana golongan jabbarun, golongan yang hebat-hebat? Mana golongan yang sombong-sombong? Mana pergi? Tuhan panggil, Tuhan cari. Masa tu pakai ketak habis. Kan? Tuhan akan tanya, limanil mulkul yaum. Pada hari bila dah semua musnah alam ini sebelum dibangkitkan, akan tanya, limanil mulkul yaum. Siapa pemilik kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahar. Milik Allah yang Maha Esa lagi Maha menguasai. Itu makna wal amru yawma idzil lillah. Sama dengan makna maliki yaumiddin. Bukan makna Tuhan tak memiliki alam ini. Tuhan juga pemilik alam dunia ini. Tetapi pemilikan Tuhan terhadap hari pembalasan lebih jelas dan nampak pada mata semua orang. Tidak ada syubhat lagi.
Di dunia ni kita ada ilusi yang membayang kita, yang menghijab kita daripada Tuhan. Waktu orang sufi selalu kata, yang menghijab engkau daripada Tuhan ni, engkau rasa engkau ada, kan dia kata. Kan? Ialah benda tu bila datang ahli falsafah, mereka selewengkan makna. Asal-asal perkataan ahli hadis, ulama-ulama awal macam Al-Junaid apa semua, bila mereka sebut benda ni, maksud dia apa? Bukan maksud ada di sini, ada wujud, tapi maksudnya duk perasan kata kita ni something. Kan? Kita ni macam ada kedudukan, kita ni macam memiliki. Itu yang bahaya. Kan? Duk rasa macam kau tu pemilik alam ini. Macam macam zaman sekarang lah. Kan? Orang rasa macam bila dia belajar sains, dia jadi the masters of universe. Kan? Lepas orang kata awak dalam sains ni boleh main syirik. Boleh. Sains barat moden memang boleh jadi syirik. Dan banyak ayat-ayat dia menunjuk kepada syirik. Kan? Pasal dia rasa dia boleh buat, boleh cipta. Bahkan sains moden barat hari ni dah nak balik jadi alkimia. Kan? Sekarang ni mereka dah nak balik kepada alkemi. Nak cabar Tuhan. Nak cipta air, nak cipta udara, nak cipta oksigen, nak cipta planet yang boleh duduk ganti bumi. Kan? Nak buat matahari. Nak ganti matahari ada kalau matahari ni dah padam. Awak dia ingat masa matahari padam esok hari kiamat kita baca ni. Dia ingat dia boleh buat matahari baru berganti. Oh, besar kepala. Kan? Dia ingat bila idza syamsu kuwirat. Oh, dia ingat bila mai ayat ni tak apa, dia kata Cina dah buat matahari spare lah. Janganlah perasan sangat. Kan? Itu takdan hari kiamat, matahari tu dah jahanam lah. Kan? Dia jadi rasa macam dia boleh kontrol alam. Pasal dia konon-kononnya dia dah tahu sebab musabab. Dan ini bahaya. Dan sebab itu ulama telah ijma' bahawa alkemi itu adalah kufur. Kan? Alkemi adalah kufur. Kan? Dan memang asal-asal orang sains dia masa dia kaji sains, dia nak kaji alkemi itu, tapi bila dah tak dapat. Kan? Bahkan Jabir ibn Hayyan masa dia kaji, masa dia katakan dia sebagai the father of chemistry. Asal-asal dia ni seorang alkemis, bukannya kimiai. Kan? Dia bukannya seorang ahli chemistry, tapi dia seorang alkemi, seorang yang percaya kepada sihir dan tapi bila dah dalam proses dia nak mencari itu, dia tak jumpa, dia jumpa hak benda zahir-zahir dia saja. So dia susunlah, buatlah segala apa ingredient yang kita belajar ni. Kan? Tapi asal tujuan dia nak cari keupayaan macam mana tongkat Nabi Musa tu boleh jadi ular. Jadi kita nak tiru Nabi Musa. Mereka percaya bahawa Qarun ni ada the Midas touch. Macam mana Qarun boleh dapat emas banyak, pasal dia pegang benda jadi emas. Kita kata tak ada dalam Quran, tak ada cerita macam ni. Kan? Cuma yang datang dalam Quran, innama utituhu ala ilmin indi. Dia pandai berniaga, dia pandai. Kan? Jadi dia rasa macam, dia hebat lah. Dia dapat kerta banyak. Dan ini gurur juga kepada orang yang berniaga. Bila dia berniaga, dia rasa macam, lama-lama dia rasa macam nikmat tu mai daripada dia. Macam cerita 3 orang Bani Israel tu. Kan? Seorang yang sopak, buta dengan botak. Kan? Seorang sopak, lepas tu seorang lagi botak, seorang lagi buta. Jadi Tuhan nak uji mereka. Kan? Jadi Tuhan bagi yang sopak tadi sembuh. Yang buta tadi nampak, yang botak tadi tumbuh rambut. Kan? Datang malaikat bagi kepada mereka, bagi tahu mereka Tuhan dah sembuhkan penyakit engkau sekian. Bila mereka dah senang, dah kaya, dah hidup mewah, malaikat datang kali kedua. Kan? Tanya kepada yang sopak ni, kalau sekarang kau kaya, kau ada banyak binatang, unta penuh lembah, boleh tak nak ambil satu, nak buat bekal, nak musafir? Dia kata tak ada, ni semua aku punya. Kan? Ni semua nenek moyang aku waris. Dia rasa dia pandai. Padahal dia tak ada apa, sopak, siapa pun tak mau berniaga dengan dia. Kan?
Yang seorang lagi botak. Dulu botak orang tak mau layan. Kalau ni dah dapat kambing penuh apa semua, malaikat mai ke dia nyamar jadi orang miskin minta sedekah. Tak mau ni semua kata aku punya. Tinggallah kawan yang buta tadi. Dia kata ambil lah aku dulu buta, Tuhan dah bagi nampak. Dan ni semua datang daripada Allah Ta'ala, kau ambil. Malaikat kata, engkau lulus ujian. Kawan kau 2 orang lagi, habis. Tuhan tarik balik nikmat. Kan? Jadi manusia ni bila dia dapat nikmat di dunia, dia terhijab, terhalang daripada melihat hakikat. Bahawa semua kejadian alam ini adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama Salafi dengan ulama Sufi bahas masalah tauhid rububiyah. Kan? Mereka kata rububiyah ni kita mesti sampai ke tahap yang paling tinggi adalah tahap musyahadah, menyaksikan. Bahawa kita menyaksikan semua kejadian alam ni ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tertipu, tak terpedaya dengan sebab. Itu orang sufi dan tarbiyah sufiyah. Depa sikit ghulu. Masuk dia hantar anak murid dia masuk dalam hutan, tak bagi ayak, tak bagi apa. Kan? Nak ajak tawakul. Kan? Dalam proses mendidik ni kita okeylah kita boleh terima, tapi lama-lama dia jadikan benda tu ibadat yang mesti dibuat. Tak betul lah. Tapi asal-asal tujuan tu ialah nak mendidik supaya kita nampak bahawa hakikatnya kejadian alam ni Tuhan tentu, bukan sebab. Kan? Bukan sebab. Kan? Sebab tu Tuhan yang cipta. Sebab tu sendiri Tuhan cipta. Bukan sebab tu jadi sendiri. Pasal nak lawan dengan fahaman Qadariyah. Kan? Qadariyah dia kata sebab ni dia ada mustaqil, tersendiri. Jadi Tuhan pun tak boleh ubah dah. Kan? Itu dalam sains moden dia bincangkan. Kalau ahli saintis moden yang masih percaya Tuhan, kalau dia Kristian, depa Qadariyah. Jadi bagi depa law of nature ni Tuhan pun tak boleh ubah. Ini masalah. Jadi kita tak boleh percaya medical, tak boleh percaya. Tak boleh percaya tongkat Nabi Musa. Jadi dan depa cuba nak cari penjelasan saintifik di sebalik mukjizat. Ada juga orang macam ni. Masalah juga ni pun. Kan? Apakah penjelasan saintifik bagaimana tongkat Nabi Musa jadi ular? Kecuali kalau hang terima alkemi, hang percayalah, tapi tak boleh, manusia tak boleh buat tongkat jadi ular. Kan? Jadi dia duk teringin nak tengok, boleh dah agak-agak tukar ayak jadi api, jadi api ataupun jadi mah. Boleh dah tukar plastik jadi mah. Kan? Tak boleh. Kan? Tidak ada kemampuan makhluk. Ini kemampuan Tuhan. Itulah makna Tuhan itu maha berkuasa, maha mencipta. Makna Tuhan mencipta, Tuhan tukar daripada satu kejadian kepada kejadian yang lain. Itu hanya kekuasaan Tuhan sahaja. Itulah yang membezakan Tuhan dengan makhluk. Kan? Lepas tu duk cari macam mana ayak boleh terbelah. Kan? Dengan tongkat. Kan? Lepas tu dia buat tak boleh lah. Oh, sebenarnya Nabi Musa masa tengah-tengah lalu tu ayak surut. Takkanlah ayak surut sampai nampak darat. Pernah ke tengok ayak laut surut sampai nampak darat? Kan? Kot tepi-tepi pantai boleh lah. Tapi nak seberang sampai ke Palestin tu, daripada Sinai. Kan? Tiba-tiba jadi jalan. Bukan satu, 12 pada tu. 12 lorong. Kan? Lepas tu ayak tu bukan duduk di kering mendak ke bawah. Dia jadi macam gunung kiri kanan. Kan? Ayak laut tu terbelah 12. Kan? Orang kata terbelah 2 dah dalam Quran. Tuhan sebut dah. Terbelah 12. Kan? Bukan 2, 12. Pasal Bani Israel ni dia bukan boleh duduk lain-lain kabilah dia bergaduh. Kan? Kalau bagi jalan sama lagi bekat duduk tengah-tengah laut tu sudah. Kan? Dia mesti nak tahu kabilah dia. Kan? Jadi seberang 12 itu dengan masing-masing laut itu tepi kiri kanan. Kan? Boleh jengui pula tu, boleh tengok pula kawan sebelah. Macam tingkap pula. Oi. Kan? Ini mana nak cari saintifik? Cerita saintifik. Saintifik macam mana kaum Ad ni dimusnahkan Tuhan. Kok ada aliran elektrik dalam tanah ke? Allahu Akbar. Pasal apa dia lagu tu? Kan? Masa Tuhan musnahkan kaum Ad tu, Jibril turun kaki langit, Jibril tempik mereka.
mati. Bukannya elektrik je. Kan? Duk bahas kot apa, ada aliran elektrik turun daripada guruh, lepas tu kena tanah tu sambak habis kak ni mati. Tak. Mereka mati di tempik di Jibril. Kan? Bukannya ada apa nama yang kena datang angin. Nak jelaskan macam mana angin tu. Kan? Angin yang tak ada oksigen. Tak boleh bernafas, kan? Rihun aqim. Angin tu Tuhan kata tak ada udara. Angin tak boleh nafas. Macam mana kita nak buat angin tu? Tuhan saja boleh hantar angin tu. Dan kita kalau ribut mai pun kita boleh sedut oksigen lagi. Kita boleh bernafas. Angin yang Tuhan hantar mai kat kaum Samud tu, angin tu Tuhan kata aqim, tak ada udara. Tak boleh nafas, sesak, suffocate, mati. Kan? Mana nak cari angin tu? Manusia boleh buat ke? Boleh ada penjelasan saintifik ke? Tak boleh. Ini benda mukjizat yang Tuhan buat dekat Nabi-Nabi ni semua, dia adalah bukanlah kita kata bercanggah dengan sebab musabab, tetapi di luar daripada kemampuan jin dan manusia. Sebab musabab yang manusia dan jin tak boleh capai. Itu poin kita. Jangan kata mukjizat, karamat wali pun tak boleh kita nak capai. Kan, cuba hampir goyang pi hinggut pokok kurma, yang kurma tu tak masak lagi, jatuh dah agak. Jangan kata masak jatuh pun tidak. Maryam dengan baru lepas beranak boleh goyang terang mana? Orang perempuan dalam pantang boleh goyang pokok ke tu? Tak, Tuhan kata wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhl. Engkau goyang perdu pokok, bukannya batang apa, perdu dia. Kan? Kita kalau pergi hinggut batang kurma tak jatuh kan? Kan? Kalau kurma masak pun tak jatuh. Ini kan pokok kurma ni belum masak lagi. Buah dia tak masak lagi. Tuhan kata wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya. Buah tu akan jatuh rutab, elok boleh makan. Daripada tak masak di atas. Mana nak boleh buat manusia? Itu baru karamat wali. Kan? Maryam duduk dekat mihrab, dia bukan pergi mana, dia duduk dalam tu saja. Dia bukan boleh keluar-keluar. Pak menakan dia aja hantar makan Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalam. Kan? Zakaria orang makan, kalau tengok tu dia, Maryam duk makan buah macam-macam. Kan? Qala ya Maryam anna laki hadha? Hai Maryam, mana hang dapat buah-buah ni? Dah luak musim dah tu. Buah luak musim. Bayangkan. Tiba-tiba ada orang buat madriang kat sini. Apa perasaan kita? Hoi, wali ni jumpa tak mana. Teriak. Kan? Ha. Tiba-tiba buah luak musim masuk elok duduk, dan dia bukan keluar-keluar, dah bukan ada orang lain masuk ke dia. Satu-satunya orang yang masuk mai kat dia, pak menakan dia aja. Kan? Kat Maryam jawab senang aja. Qalat huwa min indillah. Tuhan hantar mai. Tuhan hantar mai buah dia. Kan? Pasal dia mak dia dah nazar supaya Maryam ni duduk ibadat, tak ada buat apa sepanjang hidup dia sampai mati. Kan? Itu baru karamah wali. Kan? Wali dia kena betul-betul wali lah. Wali palsu tak jadi. Wali palsu dia sihir. Kan? Benda tu kita boleh buat, boleh detect. Kan? Cuba kalau tu wali palsu ni terbang atas udara tengok kan. Baca ayat kursi jatuh mampu kan. Kan? Kurang-kurang terkelak kaki. Pasal dia pakai jin. Kan? Dia bukan betul-betul. Kan? Itu kalau dia tak bohong pakai tali apa lah kan. Boleh je. Magician apa, orang buat silap mata lah, tak payah pakai jin pun. Kan? Rupanya ada crane tang mana halau, dia angkat dia dengan tali. Tak nampak. Kan? Kita kata dia terapung. Kan? Jadi macam-macam boleh scam ni. Kan? Sebab tu wali bukan diukur dengan karamah. Ini juga satu konsep salah lagi. Dia faham wali ni apa? Wali ni orang yang ada karamah. Salah. Bukan semua wali ada karamah. Karamah yang kita faham. Lepas tu ulama tasawuf kata apa? Karamah yang paling besar ialah mulazamatul istiqamah. Dia boleh kekal istiqamah atas ibadat. Inilah karamah yang paling besar. Dia boleh konsisten. Solat sunat tak tinggal. Sembahyang jemaah tak lepas takbiratul ihram dengan imam.
40 tahun. Itu karamah sungguh. Itu baru karamah. Kan? Ini suluk tak pergi sembahyang. Yang kata sembahyang jemaah waran tak pergi. Ini bukan karamah ini. Ini memang ta'asah ini. Memang celaka tu. Kan? Ini khabith ni. Najis. Kan? Dan dia buat cerita tu betul kan? Dia kata, pasal apa tak pergi sembahyang jemaah? Dia kata, aku nampak semua orang kepala babi. Kan? Abang dia hang lah babi tu. Kan? Setan tu tak mau bagi dia pergi sembahyang. Setan trik dia. Sebenarnya. Memang kita tak kata dia tak nampak sungguh. Mungkin dia nampak sungguh benda tu macam tu. Tapi setan trik. Setan trik dia. Macam mana setan trik kita kalau orang pakai susuk lah. Kan? Orang pakai susuk kan? Awak dia memang muda kan? Orang pakai susuk mana jadi muda? Kan? Kalau pakai Safirania Gold lah mungkin. Kan? Kalau cucuk berubah emas masuk dalam ni, apa kaitan masuk emas itu dengan jadi muda? Kan? Jadi kalau tak ada kaitan. Tapi macam mana kita nampak dia muda? Kan? Dia kata, "Loh makcik tu daripada aku umur 6 tahun dan ni aku umur 60, dia duduk muda situ." Kata tak ada ya, setan yang bagi mata hangpa nampak dia muda. Cuba hangpa cari kursi tengok, mesti hang nampak dia kerepot. Kan? Itu memang setan. Satu Tuhan kata, ahli sihir Firaun ni buat apa? Saharu a'yunan nas. Setan dia menyihir pandangan mata manusia. Tali dengan tongkat ahli sihir Firaun. Bukan jadi ulat pun. Tali itu tali situ lah. Sebab itu bila tongkat Nabi Musa tukar jadi ulat, ahli sihir sujud tu. Pasal dia tahu ni bukan sihir. Sihir bukan boleh buat macam ni. Kan? Sihir mana boleh ubah tongkat betul-betul jadi ulat. Tali itu dia buat bagi nampak macam bergerak. Lepas tu setan sihir mata manusia nampak macam ulat. Kan? Tapi dia tak ubah jadi ulat. Kan? Tapi bila tongkat Nabi Musa jadi ulat betul, yang ini jelas dia kuasa Allah Ta'ala. Kan? Dia dalam hukum sebab musabab, tapi sebab musabab yang di luar daripada jangkauan kita. Luar daripada kemampuan baik jin, baik manusia. Sihir bukan luar daripada. Sihir benda biasa. Cuma dia buat secara tersembunyi, jadi kita tak tahu. Kan? Sihir ni dia benda biasa, tapi dia tersembunyi. Jadi bila dia tersembunyi, satu dia kata sihir ni apa? Ma latufa wa khafiya sababuh. Makna sihir ialah apa yang tersembunyi sebabnya. Kita tak tahu, tapi ada explanation. Ni pun masalah juga. Setengah orang dia ingat kalau kita boleh jelaskan sesuatu penyakit. Dia kata mana ada sihir, penyakit ni boleh di-explain oleh doktor. Sihir memang boleh explain. Pasal dia bukan benda yang di luar daripada sebab musabab. Kan, kalau kata jin tu bagi orang sakit jantung masalahnya. Kalau sihir tu dalam bentuk bagi orang sakit jantung, kan? Memang dia akan berlaku sakit jantung tu mengikut sebab-sebab sakit jantung lah. Tapi macam mana sakit jantung? Jantung berhenti tiba-tiba, cardiac arrest. Kan macam mana jantung tu berhenti? Of course lah, jantung tu berhenti. Tapi macam mana jantung tu berhenti? Mestilah ada benda yang menyekat saluran darah ke jantung masalahnya. Kan? Jadi kadang-kadang benda tu tak menafikan. Jadi sebab tu kita kata sains disebabkan dia bersifat empirik, dia tak boleh menafi, dia hanya boleh mengisbat. Dia hanya boleh habaq kita apa yang jadi. Tapi dia tak boleh nafi benda yang di luar daripada jangkauan dia. Bila ada ulama kata kanser ni kadang-kadang punca dia daripada sihir, kita tak payah nafi. Sains tak payah nafi. Sains hanya boleh terangkan fenomena yang ada, dia tak boleh terangkan benda yang bersifat numena. Kan? Sains dia hanya boleh explain fenomena, dia tak boleh explain benda yang di luar daripada jangkauan panca indera. Tapi itu pun manusia rasa dia boleh menguasai alam. Kan? Jadi ini Tuhan nak bagi tahu siap-siap dekat kita bahawa hari akhirat esok tak ada. Hang saintis hang rasa hang boleh kontrol alam, hang rasa lah ni hang buat matahari, hang dah buat jet space, kononnya kalau bumi ni dah rosak nanti kami nak terbang pergi duduk dekat planet lain, nak pergi duduk dekat
space station ke apakah. Ada, space station tu bukan lepas langit pun. Kalau pakai teleskop yang mahal sikit, nampak je orang kat atas tu. Kan? Memang pun, geng-geng yang pakai teleskop kan, dia pun duk post gambar kan. Masa space station tu lalu, dia teropong tu, dia ambil gambar. Kan? Nampak je. Space station tu boleh nampak. Bukannya pakai benda teruk-teruk pun, teleskop je. Kan? Tapi yang kena mahal sikit lah. Kan? Yang teleskop puluh-puluh ringgit tak jadi lah. Kena beli ratus-ratus kat atas. Kan? Jadi, maksudnya bukannya rasa dia lepas langit. Tuhan kata, Tuhan cabar manusia. Untuk lepas langit. Tak boleh. Langit pun tak lepas. Malaikat pun tak boleh lepas daripada langit. Dia naik turun antara bumi dengan langit je. Kan? Jadi, Tuhan kata, wal amru yawma idzin lillah. Hari tersebut semua perintah milik Allah semata-mata. Tak ada apa. Dan kita dah baca dalam surah An-Naba. Kan? Semua malaikat pun tak bercakap. Tak ada siapa yang berani bercakap. Tak ada siapa yang berani panggung kepala pun pada hari. Kalau itu malaikat. Jadi bila suasana ini, malaikat dalam keadaan صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Tuhan kata ذلك اليوم الحق. Itulah hari yang benar-benar. Hari segala kebenaran nampak depan mata kita. Segala hijab-hijab yang ada ni tersingkap habis. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Pandangan kamu pada hari ini Tuhan kata macam besi, kuat, boleh terima. Segala realiti yang Tuhan nak nampakkan kepada kita, kita kena akan boleh tengok. Sekarang ni Tuhan tutup kita dengan macam-macam hijab. Pasal kalau Tuhan buka realiti kepada kita, kita tak mampu nak terima. Tuhan rahmat kepada kita. Kita tak mampu nak tengok malaikat duduk berjalan depan kita. Ada malaikat duduk di kanan kita, duduk ikut kita. Kan? Payah tu. Macam mana kita nak hidup? Kan? Kita nak baring, nak pusing ke kanan pun, pusing-pusing tampak malaikat Allah. Kan? Macam mana tu? Kan? Sambil nak suap makan, malaikat di depan, dia tengok kan? Kacau. Kan? Tak selesa hidup ni kalau kita nampak malaikat. Kan? Kalau nampak setan lagi lah. Kan? Malaikat terang malaikat lawa. Cantik, elok. Kan? Kalau setan, nampak setan lagi lah. Tambah setan tu duk masuk, duk jalan pula kot urat. Ui. Kan? Tak boleh hidup. Kan? Realiti Tuhan tutup kepada kita. Ada benda ghaib yang kita tak mampu. Tapi pada hari akhirat Tuhan kata, فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Masa ni pandangan mata kau besi. Kau boleh tahan nampak benda-benda ni semua. Kan? Tak, kalau ada orang kata masa dia dibuka hijab tu betul. Dia buka hijab. Mana dia boleh nampak lah benda-benda yang... Macam mana dia tahu nampak tu benda realiti? Mungkin dia nampak tu pun hijab juga. Kan? Sebab Tuhan kata innahum yara innahum yara Tuhan sebut tentang syaitan, kan? Dia boleh tengok kita tak boleh tengok dia. Kan? Kalau dia kata dia boleh nampak setan, kita macam hantar setan. Mungkin itu hanya dia menyerupa mai dekat engkau dalam bentuk yang kau takut. Kan? Even masa Ifrit datang dekat Nabi SAW, masa Nabi tengah semayang tu, dia main dalam bentuk kucing. Kan? Bukan bentuk asal. Kan? Tiba-tiba ada kucing duk main, duk kacau Nabi semayang. Nabi cekik kucing tu. Kan? Sampai leleh-leleh liok. Kan? Nabi kata, aku ingat aku nak tambat kucing ni, nak bagi budak-budak Madinah main. Kan? Ifrit. Jin Ifrit. Kan? Tapi aku teringat Nabi Sulaiman doa supaya tak ada siapa dah dapat kerajaan macam dia, mengawal jin. Kan? Nabi lepas lah. Kan? Nabi kata, aku cekik dia sampai air liok tu menitik ke tangan Nabi. Kan? Dan mana jin tu kita boleh tangkap, boleh tambat. Kalau masa dia menyerupa, masa jin, dia tak sama macam malaikat. Malaikat masa dia jadi manusia, dia tak ambil sifat manusia. Buah dalam botol. Jin dia tak boleh tembus juga. Kalau kita kurung dia tak boleh keluar. Kan? Jin bukan boleh main masuk ke pintu ni tembus, tak boleh.
Kan? Tapi dia boleh buka pintu ni kalau kita tutup tadi tak baca bismillah. Kan? Ataupun dia boleh masuk ke celah-celah. Pasal jin bukan besar, kecil je. Pasal dia memang makhluk halus pun. Kan? Kita tidur lagi, dia tidur atas hidung kita, betul tak? Jadi, yalah, dia benda kecil. Tuhan ciptakan jin daripada percikan api. Mimarijin minnar. Api hak hujung tu. Kan? Api hujung tu sama mana. Kan? Tapi dia boleh membesar kalau kita puji dia. Orang kata hantu raya. Yalah dah hang merayakan dia, jadi raya lah. Kan? Kan Nabi kata kalau la taqul ahadukum ta'isa syaitan. Jangan kata celakalah syaitan. Kan? Kalau kamu kata macam tu, fa innahu yata'azamu ka ta'azumil bait. Setan tu dia boleh jadi besar macam besar rumah. Jadi memang betul lah. Kan? Orang kata masa kami pi zaman jahiliah, dia kata kami pergi tengok jin tu keluar daripada sungai besar bukan main macam rumah. Ya, betul Nabi sebutlah hadis. Maksud ta'isa syaitan ni pasal apa? Pasal bila kita sebut tu seolah macam kita takut kepada dia. Kan? Kita takut kepada dia. Jadi dia besar. Macam Ibn Sayyad. Kan? Ibn Sayyad masa dia marah, dia intifah, dia jadi besar penuh jalan. Kan tu sahabat kata dia ni sampai dia kan. Takkan manusia kot macam tu. Dajjal ke apa ke. Kan? Tapi kalau kita sebut bismillah ya tasahar, dia akan jadi kecil. Dia balik saiz dia asal. Kan? Jadi setan kita jangan takut dengan dia yalah. Kena minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak kata orang kalau tapi dari segi hukum syarak tak boleh lah. Pasal Nabi tak bagi. Memang Nabi kata aku nak tambat ifrit tu dekat tiang. Tapi Nabi tak buat. Dari segi hukum syarak benda tu la yajuz, tak boleh. Kan? Tak boleh suka hati bunuh. Kan? Pasal yalah adakah kesalahan dia sampai ke tahap kita nak kena bunuh dia? Tak juga. Kadang-kadang salah tu kita pergi kacau tempat dia. Kan? Kita sama tak ikut ajaran Nabi SAW. Salahnya kan. Jadi yalah kita kata benda tu kita tak ada hak, tak ada judgement untuk kita nak bunuh jin yang merasuk dan sebagainya. Kan? Yang ada kita suruh dia keluar yalah. Kan? Lepas tu macam mana kita tahu hang sembelih jin? Kata macam mana kita nak tahu hang sembelih betul-betul? Kan? Ataupun hang pakat dengan jin tu berlakon. Kan? Kebiasaannya macam tu untuk bermuar dengan jin ni dia kan memang kawan dia pun. Memang dia yang hantar pun. Bagi orang sakit. Lepas tu orang main berubat kat dia. Lepas tu lega. Kalau pergi ubat kat perempuan lain tak lega. Kan? Kadang-kadang berlaku benda-benda ni orang terpedaya. Kan? Baik. Jadi poin daripada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada kita, macam kalau kita tengok balik daripada awal ayat, Allah Taala cerita tentang kejadian berlakunya kiamat. Kemudian Tuhan peringatkan kita manusia supaya jangan terpedaya dengan nikmat-nikmat yang Tuhan kurniakan. Yang mana Tuhan itu ma gharraka bi rabbikal karim. Tuhan yang bersifat dengan kemuliaan, kedermawanan ini, tak sepatutnya kita balas nikmat yang dia bagi dengan kita mendustakan perkhabaran dia. Ini adalah tindakan yang sangat bercanggah dengan logika akal yang sahih. Tindakan yang bercanggah dengan sanubari yang waras. Kan? Sebab itu Tuhan sebut ma gharraka bi rabbikal karim. Tuhan yang dah bagi kau macam-macam. Macam mana kau boleh ingkar, kufur? Tak sepatutnya. Dan akhir sekali Tuhan ingatkan kita bahawa segala tindak tanduk kita di dunia ini, kita ingkar, kita kufur dengan dia, tidak akan berakhir dengan sia-sia. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Dan fokus di sini kepada golongan fujar. Tuhan sebut juga innal abrara lafi na'im, tapi Tuhan tak elaborate dekat abrar. Pasal fokus surah ini nak bantah orang yang fujar ini, yang ingkar, yang kafir ini. Maka Tuhan peringatkan mereka tentang apa yang akan menimpa mereka pada hari tersebut daripada azab yang dahsyat. Dan Tuhan ingatkan bahawa pada hari tersebut
bila datang azab, tidak ada yang boleh melepaskan kita daripada, tidak ada siapa boleh tolong. Nabi SAW kata, ya ma'syara Quraisy, la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai orang Quraisy sekalian, aku tak boleh selamatkan kamu daripada azab Allah. Ya? Nabi panggil pak menakan dia, ya Abbas, amman Nabi, bapa saudara Nabi, amma Rasulullah. La ughni anka minallahi syai'a. Aku tak boleh selamatkan kau daripada neraka. Ya Safiyata, wahai Safiyah, mak saudara Nabi, mak saudara Rasulullah, aku tak boleh selamatkan kau. Nabi kata, ya Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah anak perempuan Muhammad, la ughni anki minallahi syai'a. Aku tak boleh selamatkan kau daripada azab Allah. Salini min mali ma syi'ti. Hang boleh minta. Kata aku kena, aku boleh bagi. Tapi hang nak minta syurga ke aku tanpa hang beriman? Oh, Nabi kata aku tak boleh. Kan? Nabi kata, ishtaru anfusakum. Beli jiwa kamu daripada Allah. Tebus jiwa kamu daripada Allah. Tebus supaya Tuhan lepaskan kamu daripada azab. Dengan cara apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dekat dengan Nabi, Nabi tak boleh buat apa. Nabi lalan dengan sahabat, Nabi turun satu tempat, Nabi duduk, Nabi menangis. Sahabat kata, ya Rasulullah, pasal apa? Ni tempat apa? Pasal faham menangis? Habaklah kok kami boleh menangis sekali. Kalau kami tak menangis, kami buat-buatlah menangis. Kan? Takkanlah engkau duduk menangis, kami duduk suka-suka ria. Tapi kami nak menangis, kami tak tahu pasal faham menangis tiba-tiba. Nabi kata, ni kubur mak aku. Kan? Aku minta izin dekat Allah Ta'ala. Nak minta ampun, nak istighfar bagi pihak dia. Tuhan tak bagi. Kan? Lepas tu aku minta izin nak main ziarah hari ni. Tuhan bagi. Tuhan izin aku main ziarah. Kan? Jadi Nabi kata, aku menangis sebab aku kesian dekat dia. Takut dia kena azab neraka. Nabi tak boleh buat apa. Nak istighfar pun Tuhan tak bagi. Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikeen walau kanu uli qurba. Tidak patut bagi Nabi dan orang beriman meminta ampun bagi pihak orang musyrik walaupun mereka adalah ahli keluarga yang dekat. Tuhan turunkan ayat itu kepada Nabi SAW. Kan? Tak boleh nak selamatkan. Kalau dia tak beriman, dia buat macam mana? Kan? Jadi benda macam ini kita kena ambil peringatan bahawa Nabi SAW dalam Islam kita tak ada konsep macam Kristian. Siapa percaya Kristian adalah the manifestation of the love of divine, apa semua selamat walaupun hang hidup segala macam maksiat hang buat. Tak, kita bukan murjiah. Islam ialah agama yang berteraskan kepada amal, bukan berteraskan kepada dakwah dakwi. Kami ahli sunnah wal jamaah. Awak esok kalau hang di padang mahsyar, ya Allah, ya Tuhanku, saya mengikut undang-undang RUU. Saya adalah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ahli sunnah wal jamaah. Kau kena masuk. Dah. Hari itu, wal amru yawma idzin lillah. RUU hang satu apa pun Tuhan tak pakai. Yang Tuhan ambil kira ialah amalan setiap individu. Kan? Semua kita ni akan datang menghadap Tuhan farda, seorang-seorang kita. Hang pakai Asy'ariyah Maturidiyah ke, hang pakai Salafiyah ke, hang Salafi ke, Sunni ke, apa benda bubuh, Tuhan tak pakai. Hari akhirat itu bukan pertimbangan Tuhan. Pertimbangan Tuhan apa yang malaikat catat daripada amalan hang. Seorang-seorang hang. Kan? Tak ada siapa boleh. Ya Allah, ya Tuhanku, saya ni adalah penyumbang bulanan Yayasan Ta'lim. Kan? Tuhan tak ambil kira. Kalau hang ikhlas, malaikat tulis situ, dia ni sedekah ikhlas kepada Yayasan Ta'lim, ya, terpakai kerana ikhlas engkau. Bukan kerana nama Yayasan Ta'lim tu. Kan? Itu amalan kita seorang-seorang. Kan? Yayasan Ta'lim tak boleh datang depan Tuhan nanti kata, ni kami punya geng, ya Allah. Tak boleh. Kan? Ustaz hak duk bercakap ni, tak boleh. Anak-anak murid ni tak boleh mai depan kata, ya Allah, ni ustaz kami. Tak boleh. Kan? Masing-masing dengan amalan masing-masing. Kan?
Semua akan datang kepada Tuhan farda. Seorang diri. Kita seorang-seorang akan berdiri depan Tuhan. Ma minkum min ahadin. Nabi kata tidak ada seorang pun daripada kamu. Min ahadin. Seorang-seorang. Illa wa sayukallimuhu rabbuh. Melainkan dia akan bercakap langsung dengan Tuhan dia. Laisa bainahu wa bainahu tarjaman. Tidak ada orang tengah. Tak payah penterjemah, tak payah penyampai. Kita akan berdiri seorang-seorang kita depan Allah Ta'ala. Tuhan kata, "Dharni wa man khalaqtu wahida." Tinggal aku dengan orang yang dengan makhluk yang aku cipta ni, seorang-seorang kami. Tuhan akan kata dekat malaikat, "Dharni wa man khalaqtu wahida." Pergi hampa semua, tinggal aku dengan dia aja. Kan? Tak ada lah masa tu. Kita tak diharapkan mak bapak kita, laki bini kita, anak bini kita, tak ada. Kita seorang-seorang. Yang ini yang kita kena renung betul-betul. Sebab itu, ibadat seorang-seorang itu yang kita nak kena muhasabah. Kan? Kita nak kena muhasabah. Macam mana kita depan Allah Ta'ala, seorang-seorang kita depan Tuhan. Ditunjukkan catatan amalan kita. Adakah kita boleh jawab ataupun apa kesudahan kita. Itu saja. So, jangan duk terpedaya dengan ni, Tok Syekh ni nanti boleh selamatkan kau, Tok Syekh ni boleh tahan ajal. Ni semua mengarut semua. Kan? Dulu masa Rufaqah tu, keluar video kan. Abu Ya boleh tahan. Sampai nak mati dia boleh tahan. Betul apa hak Tok Guru Sufi kami tadi tu. Ni kalau bai'ah tarikat nanti mursyid tarikat main turun jawab soalan kubur. Tengok-tengok video mursyid tarikat depa. Quran pun tak hafal, tak tahu. Baca man jadda wa jadda, dia kata qala Allah Ta'ala. Macam mana dia ni pun belum tentu lepas dengan malaikat lagi. Nak turun jawab bagi pihak kita. Kan? Boleh terpedaya, manusia boleh terpedaya. Kan? Jangan jadi macam orang Kristian kan, buat dosa mengaku dekat padri ampun dosa. Tak boleh gitu. Kan? Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan yang kita perlu sembah. Tidak ada Tuhan lain. Dan kita macam mana kita dengan dia, kita sembah direct langsung dengan dia, kita akan disoal dan dipertanggungjawabkan. Tanggungjawab ini, tanggungjawab ubudiyah ini. Seorang-seorang kita depan dia. Pasal macam mana ibadah itu tidak ada perantara, kita juga kena jawab tak ada perantara. Sebelum di hari akhirat, kita kena ingat, masuk kubur pun seorang-seorang. Kan? Bukan dia ada, boleh orang lain nak turun jawab soalan kubur, tak ada. Amalan kita yang nak jawab, bukan kita. Dia kata, kami dah hafal usul salasah dah. Praktis dah di dunia ni. Kan? Hafal sampai berbuih mulut usul salasah, tapi kalau kau tak amal isi kandungan dia, tak jadi. Tak jadi. Labeling ni tak faedah. Labeling ni buat orang bergaduh saja. Kan? Yang penting engkau adalah orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, Muslim, mukmin, taqi. Istilah yang syarak guna. Ini adalah istilah asal. Yang Tuhan akan ambil kira di akhirat ialah engkau Muslim, mukmin, taqi. Ini yang labeling yang Tuhan pakai. Tuhan tak pakai labeling-labeling lain ni. Kan? Ahli Sunnah wal Jamaah ni penamaan untuk di dunia ni supaya kita nak detect siapa yang sesuai amalan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah saja. Tapi di akhirat esok, labeling Ahli Sunnah wal Jamaah ni tak masuk dalam timbangan. Yang masuk ialah esensi, makna dia, konsep dia. Ada orang hidup dia tak pernah dengar kalimah Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi hidup dia beramal sesuai dengan sunnah Nabi. Dia Ahli Sunnah wal Jamaah di sisi Allah Ta'ala. Dan dia akan datang di akhirat sebagai mukmin taqi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia waliullah. Kan? Walaupun dalam hidup dia tak pernah dengar istilah Ahli Sunnah wal Jamaah, tak pernah dengar istilah Salafi, tak pernah dengar istilah Asy'ariyah Maturidi. Tak ada masalah. Istilah tak penting. Tak pernah daftar jadi ahli aswaja. Tak pernah daftar jadi ahli yayasan taklim pun. Tak pernah daftar. Kan? Tapi yang penting amalan. Sebab itu Islam agama amal. Sebab tu kata ulama Islam dia kata apa? Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imam kepada amalan. Tapi yang menjadi
kuncinya amalan. Al-ilmu yahtifu bil amal wa in ajabahu ila tarhal. Dia berkata, ilmu menyeru kepada amalan. Kalau amalan sahwat, dia kekal. Kalau amalan tak panggil, tak jawab balik, ilmu akan pergi. Ilmu tu jadi sia-sia, tak ada faedah. Kan? Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.